欢迎收看和收听这一期的疯人馆。哇，今天的这一期疯人馆，敢问一党，他非常的厉害，也非常的了不起，因为我们今天请到一党的老二，一党的 No.2，一党的署理主席，他同时呢也是联邦部长。那么他的名字呢叫做 Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man。那么他的中文在中文报里头用的名字是端伊布拉辛，他今年是62岁，目前是一党的署理主席。那么他在穆希丁的时代以及在 Ismail Sabri 的时代，他担任环境及水务部长。那么目前呢 Datuk Seri 是吉兰丹古邦格亮，就是古邦格亮的国会议员。OK, selamat datang Datuk Seri Tuan Ibrahim. Selamat datang, terima kasih. Lang, apa khabar pagi ni? Khabar baik, sihat walafiat. Ceria hari ni. Ceria, ya, kena ceria. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS merangkap Menteri Alam Sekitar dan Air. Nama saya Lam Chi Feng, boleh panggil saya Lam. Okey, Lam. Okey, siri wawancara ini berbunyi terus terang bersama PAS dan dalam bahasa Mandarin, kan wen i tang ta. Literally translate adalah terus terang, ada apa persoalan cuma tanya saja dan minta tetamu kita untuk jawab soalan-soalan yang agak panas sikit. Walaupun sebelum ini Datuk Seri jaga I kena tenangkan. Tenang. Okey, jadi sebelum ini saya kena berterima kasih kepada sponsor kami iaitu RKMD Studio di mana wawancara ini berambil tempat. Soyacincau.com menyokong wawancara ini dan GMBB di mana RKMD Studio ini bertempat. 那么要感谢3个赞助商 RKMD Studio, Soyacincau.com 还有 GMBB. Okey, kita terus kepada soalan pertama. Agak panas sikit. Yeah. Okey, Malaysia merupakan negara berbilang kaum agama dan budaya. Dan PAS sebagai sebuah parti yang berasas bertunjang agama dan juga Islam. Kadang-kadang PAS dilihat kurang inklusif dalam masyarakat majmuk. Apakah pandangan Datuk Seri? Okey, menarik soalan ini. Pertama sekali saya background kepada parti PAS. PAS ditubuhkan di Pulau Pinang ya. Bukan di Kelantan, bukan di Terengganu. Oh, Pulau Pinang. PAS ditubuhkan di Batu Wos, Pulau Pinang. Dan sejarah dia yang mendaftarkan PAS ni non-Muslim. Seorang India. Oh, India Muslim? India Hindu. Oh, Hindu? Dia masa tu bertugas di Pejabat Pendaftaran Negara. Dan kita, Timbalan Presiden masa tu, kita daftar dan dia menerima pendaftaran kita. Kalau tengok pada penubuhan PAS, dia lahir di Pulau Pinang, dia berkembang di Perak dan sebagainya. Bermakna dia lahir dalam sebuah masyarakat yang majmuk. Negeri itu sendiri. Kalau di Kelantan, kita rasa okeylah majoriti Kelantan, majoriti Melayu. No, dia lahir di Pulau Pinang, kemudian dia berkembang besar di Perak, kemudian negeri-negeri lain. Cuma kalau kita lihat, bila ditanya soal PAS dasar di Islam, sekarang kita beginilah, setiap parti politik atau negara, kita mesti ada base. Base kita pada apa? PAS kita ambil base kita pada agama. Sebab kita fikir agama ni dia merkukuh dasar-dasar yang baik. Dasar positif. Agama dia tak ada nilai-nilai yang negatif. Dia tolak nilai yang negatif dan dia bina nilai yang positif. Jadi semua orang melihat nilai tu sama. Sebab nilai ni nilai universal. Jadi bila PAS mendaftar sebagai parti politik yang berasaskan Islam, kerana Islam tu nilai universal yang ada pada Islam. Contohnya macam bangsa. Bangsa bukan pilihan kita. Saya tak minta lahir Melayu, you pun tak minta lahir sebagai Cina. Jadi yang menentukan bangsa ni bukan kita, tapi Tuhan. Tapi agama pilihan. Agama kita punya pilih. Jadi bila kita ambil agama sebagai asas, nilai tu nilai universal yang ada pada agama. Nilai kesejahteraan, nilai penghormatan pada semua bangsa. Dan itulah asas yang PAS kita bina parti di atas asas agama. Kalau kita sentimen atas bangsa, tak boleh. Sebab nanti dia akan timbul sentimen kaum. Ya, betul. Kalau kita bina di atas asas agama, ada orang kata, kenapa Islam? Kenapa tidak Kristian? Kenapa tidak agama lain? Nilai agama tu pada umumnya, dia ada asas-asas utama dia. Jadi sebab tu bila PAS berdaftar sebagai agama, ada orang menganggap bahawa dia sebagai inklusif kepada Islam dan sebagainya. Hakikat sebenarnya tidak. Ya, kalau kita tengok latar belakang sejarah Islam pun, negara Islam pertama tu bukan di Mekah, di Madinah. Madinah masa tu majmuk, masyarakat majmuk. Ya, di Mesir masa tu minoriti je Islam, majoriti yang bukan Islam. Ya, dan kalau kita tengok nilai-nilai ini yang kita nak perkukuhkan,
bahawa PAS bila kita berdaftar, kita asas tunjang agama sebab nilai itulah yang bahkan kita mesti berlaku adil kepada yang bukan Islam, mesti adil pada semua kaum, mesti bertimbang rasa. Asas tu sebenarnya asas universal. Sebab tu PAS kita berdaftar sebagai sebuah parti yang berteraskan agama. Saya fikir kalau teras nilai-nilai lain, dia akan jadi dia tidak akan tetap. Tapi nilai agama dia tetap kebaikan, keburukan, tetap keburukan. Jadi nilai tu nilai yang kukuh. Ya, kalau kita berdasarkan nilai bangsa, nanti timbul sentimen. Kalau kita berdasarkan nilai-nilai kedudukan ekonomi, dia berubah-ubah. Ya, tapi bila nilai agama dia akan tetap. Dia sejagat. Nilai sejagat. Tapi semasa PAS bersama Pakatan Rakyat PR, imej PAS dilihat inklusif, terbuka dan toleran dari segi hubungan kaum, dari segi apa-apa benda. Tetapi bila PAS keluar dari Pakatan Rakyat, imej PAS merosot dan dilihat terlalu eksklusif, hanya mementingkan Islam dan juga Melayu. Apakah pandangan dari apakah yang menyebabkan imej PAS semasa di Pakatan Rakyat dalam konteks non-Muslim, non-Islam, bagus, ni hebat, ni Tok Guru Nik Aziz, sangat tolerant. Tapi bila keluar saja daripada Pakatan Rakyat tu, nampaknya imej itu merosot. Apakah sebenarnya berlaku? Sebenarnya PAS ni tak pernah berubah. Waktu kita bersama dengan Pakatan Rakyat, waktu kita bersama dengan Barisan Alternatif, waktu kita bersama Barisan Nasional, dasar PAS tak pernah berubah. Cuma kenapa jadi macam tu? Kerana penilaian, persepsi daripada media. Bila kita bersama dengan DAP, dilihat kita terbuka dan sebagainya. Tetapi asasnya ada dua perkara. Pertama sekali, bagaimana peranan media yang ada mencorak warnakan. Sebab pengaruh media cukup besar, kita akui. Kalau kita nak burukkan seorang manusia, semua media akan bang dia, burukkan dia. Secara automatik orang akan melihat dia dalam konteks negatif. Kalau kita nak tonjol seorang tokoh, media pakak puji dia, sanjung dia semua, akhirnya nilai tu baik. Jadi dalam waktu kita bersama dengan Pakatan Rakyat, mungkin dilihat bahawa PAS mendukung bersama-sama. Tetapi dari segi parti politik yang PAS bertanding, realitinya PAS bertanding kawasan Melayu Melayu. Ya, betul. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan base politik kita. Base politik kita adalah kawasan Melayu Islam lah. Ya, betul. Jadi oleh kerana itu, dia dilihat bahawa PAS ni tidak lagi dah berubah dasar. Sebenarnya tak berubah. Contoh zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz dulu, kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Sekarang pun kita masih kuat Dewan Himpunan Penyokong PAS. Sebelum tu kita ada hubungan dengan CCC, Chinese Community, yang kita bergabung, yang kita bekerjasama. Waktu tu PAS bersendirian, tidak ada dalam mana-mana gabungan. Dan bila kita mengambil alih kerajaan, contohnya bila kita menang di Kelantan, ada orang banding zaman Tok Guru ni begini, zaman sebenarnya sama aja kalau kita tengok. Tapi ini memang hakikat bagi masyarakat bukan Bumi Putra, bukan Islam, khususnya di luar Kelantan, di luar bahagian timur Kelantan ke Terengganu ke, mereka akan buat perbandingan antara dua tokoh Tok Guru Nik Aziz dengan Menteri Besar sekarang Datuk Seri Ahmad Yaakob. Nampak beza tu. Walaupun dari segi saya nampak mungkin perbezaan atau mungkin perbandingan ini tak berapa adil sangat sebab dua tokoh mempunyai style, mempunyai cara pentadbiran beza. Tapi ini memang satu persepsi bahawa PAS dulu open. PAS sekarang di bawah Tok Guru Haji Hadi, nampak agak eksklusif sikit, tak inklusif macam dulu. Apa sebenarnya? Saya tengok begini ya, zaman mungkin pertama sekali program. Zaman Tok Guru Nik Aziz kita tengok dia banyak adakan program bersama dengan non-Muslim. Contoh dengan masyarakat Buddha, dengan Sami-Sami Buddha dan masyarakat Cina, masyarakat Siam. Sebenarnya program tu masih berjalan. Zaman Mak Yaakob ni, program tu masih ada. Cuma coverage media mungkin salah satu faktor. Yang keduanya, bila kita bersama DAP dalam Pakatan Rakyat masa itu, kita memang PAS kita membantu rakan kita. Bila kita dalam muafakat politik, kita akan bantulah. Jadi kawasan DAP bertanding pun kita turun bantu sebab kita rakan pada waktu itu. Walaupun DAP pun ada kadang-kadang turun di kawasan kita. Jadi dilihat begitu. Tapi dalam konteks core business kita, dalam konteks politik, masih tetap kawasan DAP. Kita akan bantu DAP masa itu, dan kawasan PAS bertanding pun ada kawasan Chinese sebagainya. Mereka pun datang dalam program. Mungkin kerana faktor itu dilihat. Jadi bila kita tengok sekarang ni,
bila kita mengurus tadbir negeri sekarang, Kelantan, Terengganu, Perak dan sebagainya di bawah pimpinan PAS dan kawasan-kawasan yang lain, sebenarnya apa yang kita buat tu dengan masyarakat non-Muslim, Chinese ke India ke, kita sama je. Ya, cuma mungkin pendedahan, maklumat dan sebagainya. Mungkin itu di antara faktor yang dilihat bahawa PAS ni sekarang ni sekolahnya tertutup, tidak terlibatkan masyarakat. Sebenarnya mungkin faktor-faktor tersebut. Ya, saya tengok ini salah satulah. Ya, dan ini perlu diperbaiki dan mungkin kita kelemahan yang kita harus akui dan kita perlu membina semula hubungan pendedahan tersebut. Satu lagi adalah selepas PRU ke-14, pendidikan PAS dilihat lebih dominasi dalam isu Islam dan juga isu Melayu. Ada juga pimpinan atau pemimpin kanan dari PAS mengeluarkan statement yang dianggap konservatif, kadang-kadang ekstrim terhadap masyarakat majmuk, seperti saya ambil contoh mengkritik aktiviti Bon Odori yang sudah 40 tahun berada di Malaysia, larangan Oktoberfest, Valentine Day dan lain-lain. Statement sebegini memberi pandangan yang negatif bahawa PAS kurang inklusif dan kononnya mencampur tangan hal ehwal budaya bukan Islam dan campur tangan dalam urusan kehidupan dan juga perniagaan masyarakat bukan Islam. Apakah pandangan Datuk Seri? Okey, sebagai pemimpin, kita kena clear. Kita nak bawa negara kita ke mana? Rakyat kita ke mana? Nilai mana yang kita perlu perkukuh pada rakyat kita? Sebagai pemimpin, kita bukan hanya nak bina. Kita kena cegah nilai yang merosakkan, nilai yang meruntuhkan. Dalam konteks Oktoberfest ke ataupun apa yang disebut tadi Valentine Day dan sebagainya, dan peristiwa ini ataupun item-item ini, saya lihat bahawa pertama, dasar PAS ialah dasar Islam, kita tahu. Kita mempertahankan di kalangan Islam tak benarkan minum arak sebagainya. Ada tak, apakah dia nilai baik kita promosi arak ni, nilai baik atau nilai yang tak baik? Secara general, kita nak tak rakyat kita jadi ketagih dadah, ketagih arak sebagainya. Semua agama, semua budaya, kalau rasional, dia tak suka. Jadi, kita membina, macam kita buat bangunan lah. Kalau kita buat bangunan, 2-3 orang buat bangunan, seorang dua yang meruntuhkan, bila bangunan tu nak siap? Jadi, elemen dalam PAS ni kita dua perkara. Pertama, kita nak bina negara kita menjadi negara maju. Rakyat juga mesti ada hala tuju yang baik. Ya, maksudnya, nilai-nilai yang merosakkan, yang meruntuhkan kekeluargaan, pertembungan, budaya dan sebagainya itu, sebagai itu, Oktoberfest bukan budaya kita pun. Oktoberfest ini baru berapa tahun masuk ke Malaysia. Ini budaya barat. Bukan budaya kita. Bukan budaya orang Cina, bukan budaya orang Malaysia, bukan budaya orang Melayu. Ya, ini budaya asing yang di barat, yang dalam keadaan yang kita tahu bagaimana nilai kemanusiaan yang rosak begitu. Dan kita perlu import budaya tersebut. Tapi PAS tidak pernah larang bukan Islam untuk nak minum itu urusan dia. Yang kita sekat ni ialah kepada orang Islam. Sebagai Bon Odori. Bon Odori, siapa nak pergi, itu hak dia. Tapi kita tak benar orang Islam. Kenapa Islam tak benar? Sebab nilai tu ada nilai agama. Nilai keagamaan yang Islam tak boleh kepada orang Islam. Contoh sama juga sebenarnya dalam agama masyarakat Cina pun ada perayaan hantu lapar sebagainya tu kan. Ini perayaan agama dia. Kalau kita orang Islam, kita tak dibenarkan terlibat dalam urusan agama, bukan urusan budaya. Urusan budaya okey. Ni bila urusan keagamaan, dia ada soal kepercayaan dan sebagainya, itu tak boleh. Sama juga orang Cina. Orang Cina nak masuk pergi tengok masjid tak apa. Tapi nak suruh dia semayang, tentu tak boleh. Ya, sebab nilai agama, ada perayaan-perayaan. Kita dalam Islam pun ada perayaan yang bersifat agama. Agama ni dia ada sempadan dia. Tetapi nilai ni bukan nilai kita. Bon Odori bukan nilai orang Melayu, bukan nilai Malaysia. Nilai Jepun. Tapi dimasuk sebagai budaya konon untuk merapatkan hubungan di antara dua negara. Okey, tak ada masalah. Tetapi dia melibatkan soal keyakinan, kepercayaan, maka ada larangan. PAS di negara kita ada institusi agama, contoh pejabat mufti. Dia keluar fatwa. Fatwa ni bukan daripada PAS. Ya, fatwa mengatakan perkara ni boleh, perkara ni tak boleh. Jadi bila perkara tak boleh, tanggungjawab kita ialah supaya menyelamatkan nilai-nilai yang negatif ini daripada menjadi budaya. Kita tak nak juga anak kita terlibat. Contohnya, kalau kita pergi setengah-setengah negara dibenarkan pelacuran, ya, sebagai contoh. Apakah kita nak benarkan negara kita demikian? Kita tak setuju. Di Thailand sekarang boleh jual ganja diberi pada rakyat dia kan. Ya, setengah-setengah negara dibenarkan tempat-tempat tertentu. Jadi kita fikir, apakah nilai positif untuk negara? Apakah nilai-nilai ni baik untuk rakyat kita?
macam mana rakyat kita yang kita nak bina. Jadi saya tengok aspek-aspek inilah yang kita kena pertahankan. Kita bina negara kita, kita tak nak rasuah. Ya, okey, semua orang setuju tak nak rasuah. Kenapa? Rasuah tu merosakkan. Habis judi, nilai-nilai negatif ni, apakah dia tidak merosakkan? Jawapan tu merosakkan. Jadi kalau kita nilai merosakkan, kita mesti cuba mencegah, bina lah. Kepada orang bukan Islam, itu hak mereka lah. Kita tak pernah larang bukan Islam, dia nak minum ke, dia nak judi ke sebagainya, itu urusan dia. Tetapi mesti membina. Kita nak ke mana rakyat kita? Tapi dalam isu Bond Odori ini, mengikut ulasan daripada Tuanku Selangor Sultan tu, nampaknya baginda rasa ini tak ada masalah, dan ini membuat keadaan agak mengeliru dalam masyarakat bukan Islam, bahawa Sultan kata ini tak ada masalah, tapi menteri yang jaga agama kata ini ada masalah. Jadi bagi kami blur lah Sultan. Nak ikut mana? Nak ikut teks Tuanku Sultan ke, atau nak ikut menteri agama? Nampaknya isu ni masih kabur dari segi walaupun bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam tu okey, ini mungkin clear, tapi nampaknya semasa perayaan Bond Odori ramai juga Melayu muda participate, pergi sana. Jadi apakah sebenarnya, adakah mesej yang dibawa oleh PAS itu tak berjaya? Dia Menteri Agama ni kebetulan sekarang daripada PAS. Kebetulan sekarang daripada PAS, ya. Dia hanya pelaksana kepada keputusan Majlis Fatwa. Bila Majlis Fatwa keluarkan keputusan tak boleh, Menteri Agama hanya beritahu bahawa ini tak boleh. Siapa yang menentukan tak boleh? Bukan dia. Pejabat mufti negeri-negeri mengatakan tak boleh kerana dia melibatkan soal kepercayaan. Ya, tetapi untuk hadir, tengok, tak terlibat dalam upacara, tak terlibat dengan soal keyakinan, itu tak ada masalah. Kita orang Islam nak pergi gereja pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah kita nak pergi gereja, nak tengok, tak ada masalah. Tetapi tak boleh kita mengikut sama upacara keagamaan mereka. Jadi ini kita kena beza. Itu yang kadang-kadang mana batas dia. Batas dia untuk mengetahui budaya, okey. Saya pun kadang-kadang pergi tengok dalam perayaan masyarakat Tionghoa, kawasan saya pun ada, dan saya jumpa mereka itu, tapi kita tak terlibat dalam upacara keagamaan dia tu, ya. Sebagaimana dia pun tak terlibat dalam upacara keagamaan kita. Tapi saya nak pergi, saya nak tengok dalam gereja apa berlaku, boleh tak? Dalam kuil apa yang berlaku, masyarakat bila berlaku kematian, macam mana agama-agama mengurus kematian, itu tak ada isu. Ya, jadi yang dilarang itu ialah terlibat dalam soal kepercayaan. Jadi itu sempadan dia. Jadi kalau orang ramai nak pergi, ini apakah ni jadi kontra. Dalam konteks Tuanku Sultan dilihat dalam konteks umum untuk mengetahui tentang tu. Tapi yang Menteri Agama larang tu dalam terlibat sama dalam perayaan tersebut. Bukan hadir, terlibat sama dalam meraihkan. Yang tu yang dilarang oleh agama. Kalau ikut penjelasan daripada Datuk Seri, nampaknya ideologi dan ajaran Islam yang dibawa oleh PAS selaras dengan masyarakat majmuk Malaysia. Tapi hakikatnya masih ada pandangan ataupun masih ada persepsi bahawa ideologi dan ajaran yang dibawa oleh PAS bercanggah dengan masyarakat majmuk Malaysia. Jadi apakah pandangan Datuk Seri, ataupun ini cuma sebilangan orang mempunyai anggapan yang salah, ataupun memang ini wujud ada kelemahan bila nak sampaikan mesej, mungkin Dewan Perhimpunan Penyokong PAS tu tak kerja kuat untuk jelaskan isu ke, ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Ya, kalau kita, ataupun Islamfobia. Saya tengok ada banyak faktor lah, faktor-faktor yang menyuang. Tapi kalau kita tengok realiti lah, saya suka kalau boleh orang bukan Islam pergi ke Kelantan. Kelantan ni pemerintah solo. Kita ada majoriti 2/3 di Kelantan. Dewan Negeri kita punya ahli yang tak terlibat dengan parti-parti lain. Dan masyarakat non-Muslim di Kelantan ni ada India, ada Cina, ada Siam, berbagai agama. Agama macam-macam, ada Kristian, ada Buddha dan sebagainya. Kalau kita pergi tengok di Kelantan sebagai model pemerintahan PAS, betul ke PAS ni tak sesuai dengan masyarakat majmuk? Ya. Kalau kita pergi ke Kelantan, masyarakat bukan Islam, dia hidup dengan tenang, dengan aman. Waktu tragedi 13 Mei sebagai contoh, negeri-negeri Kelantan, Terengganu yang jadi PAS di bawah pimpinan PAS ni tak berlaku pun huru-hara. Bahkan masyarakat bukan Islam berlindung di bawah pimpinan PAS. Sebagai contoh, rumah Presiden PAS dulu, orang Cina dibawa ke situ, berlindung di rumah dia. Takut-takut timbul polemik orang yang macam-macam kan. Jadi
polemik berlaku, kaum ni tidak berlaku negeri Melayu di bawah pimpinan PAS. Ya, jadi kita boleh hidup aman, tenteram, masyarakat Buddha sebenarnya tu di Kelantan, berpuluh-puluh tahun. Bahkan mereka ni pasih cakap Kelantan pun. Tapi agama tetap agama. Dia tak tukar agama. Sebab kita tak maksa dia beragama Islam. Dan budaya dia, kalau tengok patung-patung Buddha di Kelantan, yang paling tinggi, yang paling besar di Kelantan lah, banding negeri-negeri lain. Compare dengan Pulau Pinang sebagai contoh. Ya, di pergi rumah-rumah ibadah. Cuba tengok di Kelantan. Di Kelantan bebas. Waktu kita menang di Kelantan dulu, masyarakat Tionghoa ada masalah tentang masalah kubur, perkuburan dia tak ada. Ya, jadi kita merintah sebelum tu kerajaan lain lah, parti lain merintah kita bagi. Kita sediakan tanah perkuburan dia. Ya, kata Menteri Besar pada waktu itu, orang bukan Islam pun perlu diberi hak dia. Jadi kita bagi hak. Cuma saya tengok bila ada pihak yang tak senang bila PAS mentadbir kerajaan kerana lihat dalam konteks agama. Kita sebut bahawa agama tidak pernah memaksa. Sebab kalau kita paksa tak ada makna. Sebab Islam tak boleh terima orang yang dipaksa. Jadi kita bebas terbuka. Masyarakat Islam, masyarakat bukan Islam di Kelantan, di Terengganu, hatta di Perak sekalipun, di Kedah, saya tengok mereka bebas mengamalkan. Ya, Islam tak pernah menyekat dan PAS pun tak pernah melarang pun. Saya ingat waktu saya jadi Yang Berhormat Adun Jengka dulu. Pahang. Di Pahang. Tahun 99, ada satu kaum India datang jumpa saya. Isunya tanah perkuburan dia. Ya, tanah perkuburan dia ni dia tak ada jambatan. Bila banjir, dia runtuh jambatan tu. Dia minta bantuan untuk ke kubur mereka. Ya, okey, saya urus. Saya bagi dana untuk buat jalan ke kubur mereka. Sebab ini hak mereka. Islam tidak pernah menyekat hak bukan Islam untuk hidup, bermasyarakat, jamin harta dia, jamin keluarga dia, jamin nyawa dia, bahkan kehidupan dia dan budaya dan adat resam dia. Kita tak pernah sekat. Jadi ini realiti lah. Ya, sebab tu kalau boleh kita nak tengok betul ke apa yang digambar dalam media sosial dengan realiti, kita tengoklah. Pergi ke Kelantan, kita pergi Terengganu, tanya orang bukan Islam. Tanya masyarakat Cina, tanya masyarakat India, tanya orang Siam, macam mana kehidupan mereka di Kelantan. Ini sebagai contoh. Nak beritahu bahawa PAS tidak pernah melarang menyekat hak dan kebebasan bukan Melayu, bukan Islam bila kita mentadbir negeri. Sebelum ini, negeri pimpinan PAS melaksanakan beberapa dasar yang membimbangkan masyarakat bukan Islam seperti menutup kedai 4 ekor, kedai malam, mengharamkan judi, arak, pawagam dan sebagainya. Jadi bagaimana PAS dapat meyakinkan masyarakat bukan Islam bahawa dasar dan polisi yang dilaksanakan oleh PAS tidak akan menjejas ataupun mendiskriminasikan masyarakat majmuk di Malaysia? Okey, menarik soalan ini. Walaupun dari segi, saya setuju bahawa dari segi ajaran Islam tu judi, arak itu memang tak baik. Yeah. Tapi ini adalah sudah jadi satu kebiasaan bagi masyarakat bukan Islam untuk kadang-kadang beri 4 ekor, 2-3 ringgit pergi minum arak. Tapi bila PAS memerintah, nampaknya ini okey, ini haram, ini haram, ini haram, dan ini dinampak mendiskriminasi masyarakat bukan Islam. Apakah pandangan Datuk Seri? Okey, saya sebut tadi bahawa sebagai pemimpin, kita semua pemimpin, sebagai pemimpin kita fikir apa budaya yang kita nak rakyat kita hidup, apa matlamat yang kita nak bina bagi rakyat kita. Jadi kita kena clear dulu polisi. Daripada polisi itu nanti kita akan bina program. Okey, polisi ni memang kena clear. Dalam perjuangan PAS, kita nak negara kita maju, makmur, adil, tidak ada pertelingkahan kaum, tidak ada diskriminasi ekonomi dan sebagainya, termasuk soal-soal pendidikan. Itu aspek positif. Tapi kita juga tak nak negara kita, rakyat kita rosak. Jadi ketagih dadah, ketagih harap, rumah tangga, porak-poranda, berkelahi, anak-anak terbiar dan sebagainya. Jadi kalau kita membina nilai positif tapi kita tidak ambil, kita biarkan nilai negatif, akhirnya masyarakat kita tak terurus dengan baik. Jadi sebagai contoh, soal judi, pertama PAS kita akan tengok apakah ada agama membenarkan judi. Masyarakat Cina sebahagian beragama Buddha. Apakah Buddha membenarkan judi? Apakah Kristian membenarkan judi? Apakah agama Siam, agama Shinto sebagai membenarkan judi? Kalau agama mereka membenarkan judi, itu hak yang mesti kita bagi kebenaran kerana agama dia membenarkan.
Okey. Tapi kalau agama dia tidak benarkan, cuma masyarakat dia, budaya masyarakat dia tu yang hidup begitu, kita kena clear. Budaya ni baik untuk keluarga atau tak baik. Jadi kalau judi, saya fikir judi tak ada agama yang benarkan. Kecuali saya ingat dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa mungkin ada dia waktu jumpa keluarga, dia main mahjong dan sebagainya kan. Itu tak dilarang tu. Itu hak mereka untuk hidup, main gembira, seronok-seronok apa semua tu okey. Tapi kita mesti cegah jangan jadi orang panggil tahid judi. Jangan jadi budaya berjudi. Judi ni hanya untung tokoh-tokoh judi yang jadi mangsa orang miskin. Orang miskin ni dia angangan, dia ambil judi balik angangan dia kena. Tapi dia akan ketagih. Bila ketagih, duit dia akan habis pada perjudian. Rumah tangga dia terbiar, anak-anak dia terbiar. Sama juga arak. Arak, kalau mereka minum arak, dalam keluarga dia okey. Kelantan pun kita tak pernah ban arak. Ya, tetapi kalau arak jadi amalan, jadi budaya hingga timbul ketagihan yang melampau, itu kadang-kadang tengok balik pukul isteri, ya, terbiar tak tunai tanggungjawab dengan keluarga. Jadi dalam PAS, kita nak bina negara kita rakyat yang sejahtera, rakyat yang baik. Jadi oleh kerana itu kita kena bimbing lah. Kita kena bimbing. Tapi kalau sekiranya mereka nak hidup dalam keadaan yang biasa budaya itu hak dia. Yang kadang-kadang kita keliru sempadan ya. PAS melarang orang Islam jangan terlibat. Tapi PAS tidak pernah melarang orang bukan Islam untuk mengamalkan sekiranya agama dia benarkan, budaya dia benarkan. Tapi kalau sekiranya agama dia pun tak benar, kita kata kami hanya laksana agama kamu. Agama kamu tak benar. Macam mana kamu nak buat? Tapi contohnya apa yang berlaku di negeri Kedah, pimpinan PAS MB Sanusi melarangkan kedai 4 ekor. Tapi isu ni dia bagi saya isu ni tidak mengganggu ataupun menggugat masyarakat Melayu di sana, sebab kedai 4 ekor sudah terus terang menyatakan bahawa ini melarangkan Muslim tak boleh masuk. Kenapa kerajaan negeri Kedah masih mengambil langkah yang dianggap drastik untuk terus menutup kedai 4 ekor ini, walaupun bilangan yang terlibat itu cuma segelintir saja, dan ini mesej yang disampaikan tidak begitu sedap lah bagi non-Muslim. Saya kata begini, pertama sekali kita yang ada operasi terus beroperasi. Ya, di Kedah, di mana pun terus operasi. Cuma kita cuba sekat dari segi perkembangan. Kita tak mau jadi budaya. Sekarang ni kita sebenarnya dalam konteks semasa lah. Orang nak berjudi ni tak semestinya ada kedai judi. Sekarang judi online lagi banyak. Ya, betul. Kita tak boleh nak sekat. Ya, tapi kita tahu bahawa ini tak baik. Semua orang tahu, polis pun tahu. Perjudian tak baik. Jadi yang kita boleh sekat bawah kerajaan ni, kita nak bina masyarakat kita lah. Saya jumpa ramai kaum-kaum ibu Tionghoa ke yang India. Dia mengadu tentang suami dia dah jadi ketagih judi. Kita walaupun 4-6 ekor ya, tapi berapa ramai rakyat kita terlibat. Yang saya kalau kadang-kadang yang untung 2-3 toke-toke judi lah, dia untung lah. Tapi rakyat kita yang miskin, yang susah ni, dia sekarang ni dapat gaji, sebahagian tu kadang-kadang separuh gaji dia habis perjudian. Dah jadi budaya, dah trend. Dan ini bukan saja orang bukan Islam. Orang Islam pun ada yang terlibat demikian. Jadi kita tahu, akhirnya bapa dia, keluarga dia, waktu Kelantan dia bawa almarhum Tok Guni Aziz. Ya. Tok Guni Aziz tutup perjudian di Kelantan. Ya, dia tutup premi judi. Waktu itu, masyarakat Cina, Tionghoa ni, isteri-isteri mereka mari jumpa Tok Guru, terima kasih Tok Guru sebab suami sekarang dah ada duit, dah tak habis lagi kedai judi, dah tak habis masa di kedai judi bersama keluarga. Jadi kita nak tengok nilai negatif itu. Nilai positif itulah yang kita kena bina. Sebab kalau sekiranya nilai negatif ni kita biar, dia akan makin hari generasi muda kita makin hari makin banyak terlibat. Akhirnya kita bina, tapi di waktu sama elemen yang merosak tu kita mesti cegah. Dalam PAS ni ada 2 elemen tadi lah. Pembinaan mesti digarap, dimajukan. Di waktu yang sama nilai yang merosakkan kemanusiaan, nilai merosakkan kekeluargaan, nilai merosakkan timbul sentimen jenayah dan sebagainya, mesti cegah. Dia tidak akan jadi jenayah yang besar terus, tapi dia bermula dengan kecil. Ya, mula-mula berjudi, lama-lama tak cukup, akhir mencuri, lama-lama dia akan berkembang tu kalau kita tak cegah awal. Ya, kadang-kadang mak ayah sendiri tengok duit hilang, mana? Anak dia. Bila contoh dadah lah, mula-mula sikit, mula-mula mungkin ambil ketum, ganja.
Tapi lama-lama tak cukup. Makin besar. Akhirnya mencuri harta mak ayah. Tak cukup harta mak ayah, akhirnya curi rumah jiran. Jadi kita kena cegah awal supaya nilai yang merosakkan tu dapat kita kawal. Negara barat sekarang ni kritikal. Di New York, dalam 1 minit berapa puluh jenayah berlaku. Dia tak boleh nak cegah dah. Pasal apa, dah jadi budaya dah. Jadi sekarang kita tak nak nilai negatif ni jadi budaya rakyat kita. Jadi kepada orang bukan Islam, saya bangga. Masyarakat Tionghoa yang memang dia sendiri pun jumpa saya, mereka mengatakan bahawa nilai positif ni kita kena bangunkan bersama. Persatuan pemuda-pemuda, belia-belia. Kita bangunkan negara kita. Kita nak macam mana? Saya pernah jumpa seorang pemimpin parti pembangkang sekarang, kawan saya masa dulu. Saya kata, saya bagi satu kertas, cuba you senaraikan negara, macam mana bentuk negara yang kamu kenaki. Senaraikan. Pemimpin macam mana, ciri pimpinan, ciri negara. Bila disenaraikan, saya beritahu dia, saya kata semua senarai ni, itulah yang PAS perjuangkan sekarang. Kita nak pemimpin yang adil, yang tak rasuah, yang tak menyeleweng, yang tak salah guna kuasa, yang bertimbang rasa pada rakyat walaupun dia bukan Islam, yang bertimbang rasa. Jadi saya kata semua nilai ni, nilai yang PAS perjuangkan sekarang. Sama juga kita kata, apa nilai negatif yang kita tak suka? Sebagai keluarga, sebagai ayah, saya tak suka anak saya buat apa. Dan nilai tu kita kena kembangkan dalam keluarga. Tapi semua parti politik memperjuangkan nilai yang agak sama bagi UMNO juga. Mereka akan pantas rasuah, tapi hakikatnya mungkin di sebalik berbeza lah. Jadi balik kepada soalan, adakah polisi dan dasar tersebut yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehendak Islam, iaitu antara halal dan haram, tanpa mengira realiti dan kehendak masyarakat bukan Islam? Maksudnya segala polisi dan dasar yang dibentuk oleh pimpinan PAS, tak kira di pusat ataupun di negeri, cuma memenuhi kehendak Islam saja, iaitu antara halal dan haram dan tanpa mengira realiti. Apakah pandangan Datuk Seri? Okey, saya sebutkan tadi bahawa nilai yang PAS perjuang ialah nilai universal. Soal halal haram tu untuk orang Islam. Tidak terlibatkan orang bukan Islam lah. Tapi nilai yang kita perjuangkan ialah nilai universal yang berlaku dalam masyarakat. Jadi nilai universal ni nilai yang sama. Contohnya kemiskinan. PAS kita tidak perjuangkan antarabangsa. Kemiskinan bagi kita, siapa yang miskin kita kena bantu. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bukan Melayu sekalipun. Kita kena bantu. Sama juga soal keadilan dalam politik. Keadilan dalam politik. Saya ingat PAS kita, baru ni Parlimen kita luluskan Akta Anti Lompat Parti. PAS antara parti yang awal-awal dulu, kami dah tak suka. Bahkan kita bawa ke mahkamah masa tu. Tapi mahkamah tolak kerana pindaan perlembagaan tak dibuat. Maknanya PAS kita tahu bahawa kalau kita, ini nilai yang kita nak bina dalam negara kita. Jadi oleh kerana itu, soal halal haram, memang PAS ni kita orang Islam, kita memang kena jaga. Kalau Tuhan kata tak boleh, kita tak boleh buat. Sebab yang Tuhan kata tak boleh tu, yang haram tu, ialah nilai yang merosakkan kemanusiaan, merosak sistem ekonomi kita, merosak sistem masyarakat kita. Sebab tu Tuhan kata haram. Yang hal haram ni bukan PAS, tapi Tuhan yang menentukan. Kalau nilai positif, dia kata nilai halal, itu nilai baik tu. Yang bila Tuhan kata halal, mesti dia baik. Baik untuk ekonomi negara, baik untuk masyarakat, baik untuk keluarga, baik untuk negara, baik untuk manusia, baik untuk alam sekitar. Jadi oleh kerana itu, hal haram ni hanya polisi. Polisi baik buruk. Jadi kita kena pertahankan polisi ni. Kalau kita kalau yang haram tu maksud kita kena benar, dia akan merosakkan. Jadi saya fikir itu di atas asasnya. Yang realiti yang PAS perjuang tu kerana atas prinsip tersebut. Jadi saya fikir itu di antara yang kita kena faham. Kenapa dilihat PAS ni sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Ya, betul. Kan? Ini. Kan? Sikit-sikit haram, sikit-sikit halal. Itu guide, itu sempadan. Bagi kami orang Islam, bila haram tu kita tak boleh buat sebab nilai haram tu nilai yang merosakkan. Cuma rosak tu kadang tidak segera lah. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan ini mungkin timbul satu perselisihan ke, ataupun timbul satu debat bahawa kadang-kadang sesetengah dasar dan juga polisi yang diperjuangkan oleh PAS dilihat menggugat nilai demokrasi dan juga hak asasi manusia seperti membenarkan perkahwinan kanak-kanak dan menyekat hak wanita. Jadi dalam
pimpinan PAS, apakah sebenarnya tawaran PAS kepada masyarakat majmuk Malaysia? Apakah tawaran kepada masyarakat majmuk? Dan saya ingat semasa PAS bersama dengan Barisan Alternatif dan juga bersama dengan Pakatan Rakyat, tagline PAS for all. Tetapi bila PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, tagline tu sudah tukar jadi Demi Islam. PAS for all dengan Demi Islam tu nampaknya ada perbezaan yang ketara. PAS for all tu semua boleh merangkumi dalam PAS. Okey. Dan Demi Islam tu nampaknya terlalu dominasikan Islam, dan Islam sama dengan Melayu. Walaupun ada Cina Muslim, ada India Muslim, ada bangsa lain yang juga boleh beragama Islam. Jadi apakah pandangan Datuk Seri? PAS for all dengan Demi Islam. Okey, pertama sekali saya bagi bahagian pertama dulu. Bahagian pertama soal beberapa pendirian PAS terhadap isu-isu soal kahwin kanak-kanak dan kahwin umum. Ya, kita baru ada enactment agama Islam. Dalam Islam, seseorang nak kahwin, dia mesti dapat kebenaran keluarga. Bapa dia mesti hadir dalam majlis perkahwinan dan benarkan perkahwinan. Dalam Islam, anak-anak tak boleh kahwin sukarela dia. Dia tak boleh kahwin sendiri. Tak sah. Dia mesti dapat izin ayah dia. Jadi ayah dia ni mesti dapat izinkan. Kemudian mesti daftarkan di bawah majlis agama Islam. Macam contohnya di Kelantan kan. Bagi dalam Islam, bila 16 tahun boleh kahwin. Isunya mereka ni kahwin. Bila berkahwin, mereka ada bertanggungjawab. Ada keluarga, ada suami bertanggungjawab pada isteri, pada rumah tangga. Yang kita tentang ialah pergaulan bebas. Hubungan seks bebas. Jadi sekarang ni kenapa kita besarkan yang kahwin? Kenapa kita tak highlight yang seks bebas, yang merosakkan ini? Kanak-kanak dieksploitasi sangat serius. Eksploitasi wanita sangat serius. Jadi yang ni nak kahwin. Yang ni seks bebas. Rosak keturunan kita, rosak generasi kita. Cuma kita tak setuju kalau dia bau homo. Kenapa kita tak setuju? Takut perceraian, yang tua pun bercerai. Takut dia tak bertanggungjawab ataupun peluang dia. Banyak, saya kebetulan dululah. Mak saya kahwin umur 15 tahun. 15 tahun. Kekal bersama ayah sampai 50-60 tahun keluarga. Tak bercerai, tak bergaduh. Saya adik-beradik saya 10 orang. Ya. Masyarakat dulu biasa. Sekarang sebahagian masyarakat kita pun anak-anak kecil-kecil dah belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun dah mula kahwin. Tapi yang kita jelas, mereka ada tanggungjawab. Ada suami yang jaga keluarga. Berbanding yang seks bebas tadi, itu lagi liar. Dia akan jadi pelacur, dia akan jadi dipergunakan, eksploitasi wanita, anak-anak tu dijual sebagai hamba seks sebagainya. Jadi kita lihat ini yang perlu kita bendung. Tetapi di waktu yang sama, PAS juga kita tak suka anak-anak kecil ni yang terus dikahwinkan. Sebab tu kita ada majlis agama mesti bagi kebenaran, baru mereka boleh. Mak ayah, ibu bapa mesti bagi kebenaran, baru boleh. Itu bahagian pertama. Yang kedua soal tawaran kepada non-Muslim di antara Fast for All dan Demi Islam. Sebenarnya sama je sebenarnya. Sebab Demi Islam tu pun sebenarnya saya sebut tadi. Demi Islam ni bukan makna untuk orang Islam, tapi persepsi lah. Saya setuju apa you sebut. Persepsi bila sebut Demi Islam ni orang nampak macam Islam saja. Nampak Islam dan Melayu saja. Melayu saja kan. Tapi Islam tu sebenarnya Islam tu menuntut kita berlaku adil. Ya. Contohnya kalau saya Islam, saya jadi pemimpin, berlaku tidak adil kepada orang bukan Islam, saya salah. Saya berdosa. Ya. Saya melanggar perintah Tuhan. Ada satu hadis Nabi kata, mana-mana orang Islam yang menyakiti orang bukan Islam, ya, sama menyakiti Nabi. Besar tu kesalahan dia. Ya. Jadi oleh kerana itu, yang kita nak bawa dalam soal ini ialah PAS menawarkan sebuah kerajaan yang adil kepada semua kaum. PAS menawarkan ekonomi yang maju, yang tidak dirosakkan dengan nilai-nilai rasuah, penyelewengan, salah guna. Kita bukan bercakap, tapi kita buktikan. Dalam polisi PAS memang semua orang tahu. Ya, Alhamdulillah, hingga setakat ni kita Peta Kelantan 30 tahun lebih. Ya, Terengganu. Ya, hingga setakat ni lah, kita tak ada kes pun. Pemimpin kita dihadapkan ke mahkamah, dituduh rasuah, sabit kesalahan, tak ada. Berarti kita boleh bangga dengan itu sejak kita lama pun. Dalam PAS pun kita memang ini aspek yang kita kat ni soal integriti kita. Kemudian PAS menawarkan kepada masyarakat Islam hak mereka,
hak beragama, hak budaya, hak hidup adat istiadat mereka dan hak untuk hidup aman damai dalam satu negara. Kita terima masyarakat non-Muslim ialah rakyat kita, sama hak sebagai rakyat Malaysia. Kita bersama-sama membangunkan negara kita. Dan mereka ni pun tak ada tempat lain dah. Mereka inilah negara kita. Walaupun di China, inilah negara dia. India, inilah negara dia. Jadi kita terima hakikat bahawa Malaysia, masyarakat majmuk, berbagai-bagai budaya, kita boleh hidup aman 4, 5, 6. Maksudnya PAS menerima hakikat bahawa Malaysia adalah negara majmuk. Ya. Terdiri daripada berbagai kaum agama. Jadi bagaimana PAS menarik lebih banyak sokongan bukan Islam? Masa bersama dengan DAP, DAP boleh bantu untuk menarik sokongan. Tetapi nampaknya sekarang PAS bersama dengan Bersatu di Perikatan Nasional, nampaknya gerakan susah nak bantu untuk menarik sokongan masyarakat bukan Islam. Jadi apakah usaha yang dilakukan oleh PAS untuk menarik sokongan bukan Islam? Pertama sekali, kita dalam gabungan Perikatan Nasional, kita ada parti gerakan. Gerakan berperanan untuk pastikan orang bukan Islam menyokong Perikatan Nasional. Dalam PAS, kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dialah yang menjelaskan polisi PAS kepada non-Muslim untuk tarik sokongan. Di waktu yang sama, PAS akan menyokong supaya orang Melayu juga sokong calon-calon Perikatan Nasional walaupun di kalangan bukan Melayu, bukan Islam sekalipun. Jadi soalnya ialah kita tengok sekarang ni waktu kita bersama dengan Perikatan Rakyat tu, Perikatan Rakyat pun sama juga. Orang Cina tak sokong juga. Sebab bukan tak sokong, sebab orang Cina PAS bertanding majoriti ke kawasan Melayu. Jadi untuk menang pilihan raya kita perlu 51% daripada jumlah undi. Jadi kalau PAS bertanding kawasan majoriti 80% Melayu, 90% Melayu, fokus dia memang pada pengundi PAS dalam konteks politik. Sama juga DAP. DAP dia tak peduli pengundi Melayu ni. Sebab dengan dapat undi Cina dia dah menang. Jadi pengundi Melayu di kawasan yang DAP bertanding pun tak sokong DAP. Ya, dulu pun waktu kami masuk dalam Pakatan Rakyat pun benda yang sama berlaku. Cuma bila sebab kita bertanding pilihan raya, kita bertanding atas satu muafakat politik, Perikatan Nasional. Bukan lagi PAS, bukan lagi Bersatu, bukan lagi gerakan, tapi atas Perikatan Nasional. Dulu atas Pakatan Rakyat. Jadi oleh kerana itu kita tak kisah siapa calon, yang penting Pakatan Rakyat. Sekarang ni kita tak kisah siapa calon, walaupun PAS saya orang Melayu, walaupun calon tu daripada gerakan, tapi mewakili Perikatan Nasional, kita akan sokong. Jadi nilai, kalau boleh nilai ini yang kita ketengahkan supaya kita tidak lagi berjuang atas kaum masing-masing. Sebab kalau kita minta maaf, kalau kita kata hidup Melayu, Cina bangun hidup Cina, India kata hidup India. Pertama siapa nak mati, semua hidup belaka. Okeylah. Kucak kacir. Tapi akan kucak kacir. Sebab sentimen kaum tu. Ada orang tanya, kenapa negara kita dah 70 tahun merdeka, isu perpaduan tak selesai? Masih tak selesai. Pertama, masih politik dibina atas asas kaum, tak boleh. Kalau kita PAS, kita nak mudah, kita join je Parti UMNO. Apa masalah? Kan? Kenapa PAS tak bersama dengan UMNO? Bukan baru, sejak sebelum merdeka lagi. Kita tahun 50-an. 57. PAS berdaftar tahun 51. 57 kita merdeka. Pilihan pertama pun PAS dah lawan dengan UMNO. Kalau kami berjuang untuk bangsa, kita join je UMNO. Tapi kita kata negara kita tak boleh bina atas kaum. Kita kena bina atas satu platform yang kuat. Yang kuat apa dia? Bagi PAS, yang kuat ialah agama. Sebab agama ni tak akan berubah-ubah. Agama ni, you mari zaman mana sekalipun, dia tetap tak akan berubah. Jadi kita kena pegang polisi yang tetap ini. Supaya dalam mengatur strategi pentadbiran, kita kena pegang polisi yang tetap. Agama tak pernah berubah. Kalau zaman dulu haram, sama sekarang pun haram. Dulu boleh dengan bukan Islam, sekarang pun boleh. Dulu tak boleh, sekarang pun tak boleh. Sebab nilai agama dia tetap. Jadi kita kena pegang polisi yang tetap ini. Jangan pegang polisi yang sekejap macam ni, kejap macam ni. Jadi nanti negara kita tak tentu hala tuju. Dulu kata tak boleh, sekarang kenapa boleh kan? Jadi oleh kerana itu kita dasar kita sama. Zaman Almarhum Tunku Nur Aziz di Kelantan, kita benarkan orang Cina buat budaya tarian dia, tarian naga, tarian itu kita benarkan. Sekarang pun kita benar. Zaman Tunku Nur Aziz, kedai-kedai judi ditutup. Pasal apa? Sebab orang bukan Islam mari minta dengan Tok Guru ni. Di Kelantan, bukan orang Islam minta tu memang. Orang bukan Islam, masyarakat India, masyarakat Cina, masyarakat Siam, mari jumpa Menteri Besar, minta Menteri Besar supaya hadkan, sekat
budaya ni. Sebab dia mengadu, keluarga dia teruk, ketagih judi. Jadi kita buat tu, dan polisi dulu. Sekarang sama aja. Ya, sama, tak pernah berubah. Tetapi bukan menyekat budaya, adat istiadat, agama dan tradisi satu kaum tu kita kena benar, itu hak dijamin. Sebab tu Islam menjamin hak bukan Islam dalam negara Islam. Apakah hubungan antara ketiga-tiga parti Melayu, iaitu PAS, UMNO dan Bersatu pada tahap ini? Adakah kawan atau lawan? Antara PAS, UMNO, Bersatu, kawan dan lawan. Kawan atau lawan ya. Dulu PAS UMNO kita bukan kerajaan. Kita di luar. Tetapi bila bersatu, tarik sokongan daripada PH dan grup-grup PKR daripada Azmin Ali, tarik sokongan daripada PH, menyebabkan kerajaan PH tumbang. Bila kerajaan PH tumbang, kita tak ada satu parti nak merintah sebab tak tahu siapa yang jadi kerajaan. Pada waktu itu, kita cadangkan penubuhan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. UMNO sokong, PAS sokong, Bersatu Konfo sokong. Jadi sekarang, PAS, UMNO duduk dalam kerajaan. Atas jasa Bersatu. Kalau Bersatu tak keluar pada PH, UMNO PAS tetap sebagai pembangkang sekarang. Okey. Jadi bagi PAS, jasa Bersatu ni besar. Jasa Bersatu menyebabkan UMNO pun jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan, jasa Bersatu besar. Sebab tu bagi PAS, kita nak penyatuan tiga-tiga parti ni. Ya, UMNO memang dia tak nak bersatu. Tapi bagi kita kata, you fikirlah sendiri, kalau Bersatu tak keluar, awak tak pembangkang sekarang. Sekarang dah kita di kerajaan, kita nak tenang Bersatu. Tak boleh. Tapi UMNO lihat Bersatu ni pengkhianat, sepihan daripada UMNO. Sepihan waktu itu UMNO kalah. Bila UMNO kalah, Bersatu lead kerajaan. Jadi mereka akan pergi kepada Bersatu. Tapi sekarang, satu, kita ada akta anti lompat parti. Yang kedua, kerajaan sekarang ni kerajaan bersama. Tak ada kepentingan dah untuk lompat-lompat ni. Jadi UMNO rasa Bersatu pengkhianat kerana daripada UMNO keluar. Tapi kita kena tanya, kenapa mereka keluar? Tan Sri Mahyudin, sebahagian tu dipecat oleh UMNO kerana menegur isu YMDB. Kan? Mereka bukan suka-suka lompat, bukan suka-suka lari. Kerana ada kes besar. Bagi dia tak boleh kompromi dengan kes macam ni. Maka dia keluar. Dia serpihan ni bukan suka-suka. Tapi kerana dia dasar dia tak setuju dengan apa yang dibuat oleh pimpinan UMNO, maka dia keluar. Tetapi, walaupun dia keluar, dia masih terima UMNO. Tapi ada dalam Bersatu ada geng Hamzah Zainuddin yang keluar selepas PPRU ke-14 tu. PPRU 14. Sebab dilihat bahawa kepimpinan parti politik, bila kita duduk bersama, kita dulu, waktu saya jadi pengurusi masa tu. Pengurusi untuk Muafakat Nasional MN. PAS dengan UMNO. PAS dengan UMNO, kita tubuh sebelum ada kerajaan. Masa tu kita pembangkang. 2019. Sebab pilihan raya, PAS kalah, UMNO pun kalah, kita wujud Muafakat Nasional. MN. Muafakat Nasional. Dan core pada Muafakat Nasional dua parti lah, PAS dengan UMNO. Tetapi, kita sedia terima parti-parti lain. Lalu kita tulis surat jemput Bersatu untuk join. Bersatu pun setuju. Tan Sri Mahyudin tulis surat setuju join. Tapi UMNO tak nak terima. Kenapa UMNO tak terima? Sebab ada beberapa orang lompat. Bila lompat dia anggap sebagai musuh. Saya beritahu rakan-rakan saya daripada UMNO. Saya kata, mereka dah korban, ya. Bersatu dah korban. Keluar pada PH. Jadi kita tak boleh samakan dia dalam PH. Macam PAS, kenapa kita boleh terima amanah? Sebab amanah still bersama PH. Kalau amanah keluar pada PH, tak ada isu. Jadi sekarang ni Bersatu keluar pada PH. Jadi kita kena terimalah hakikat bahawa mereka ni perlu duduk bersama dalam gabungan kita. Jadi bolehkah saya simpul bahawa ada sesetengah pemimpin daripada UMNO tu masih ego? Tak nak terima sesetengah pemimpin daripada Bersatu yang dulunya bersama dengan UMNO. Dia bukan ego sangat, tapi dia mau kursi. Sebab mereka ni dulu kalah dalam pilihan raya. Yang menang tu yang masuk Bersatu. Jadi kalau kita pakat, kursi tu nak bagi siapa? Tentu confirm yang incumbent seat tu akan kekal pada dia. Contohnya macam Hamzah Zainuddin, macam Tok Pa di Jeli. Okey, kalau pilihan akan datang, kalau kita gabung, kursi Jeli siapa nak? Confirm UMNO nak balik.
Tapi kita kata dah Incumbent sekarang kita bersatu. pakai incumbent bersatu. Kita kekal bersatu. Jadi ketua bahagian nak bertanding mana? Isu saya ingat sebahagian tu isu peribadi. Isu kan nak bertanding pilihan raya dan sebagainya. Bukan soal-soal nak sepatutnya kita tengok dalam kerangka besar lah, bagi PAS lah. Ya, bagi PAS kita tengok kerangka besar. Contohnya waktu kita bincang soal Menteri Kanan kan. PAS ada 18 undi tu. Ahli Parlimen 18. GPL 18. JPL ada Menteri Kanan. Bersatu ada Menteri Kanan 2. UMNO ada seorang Menteri Kanan. Sepatut PAS dapat Menteri Kanan kan? Ya. Sebab PAS 18. Sama dengan GPS. Tapi bagi kami, bagi PAS, kita usah berebut jawatan lah. Yang penting kita jaga negara. Rakyat tengah susah. Kita fokus pada bantu rakyat dulu. Daripada kita duk berebut jawatan, akhir rakyat terbiar. Bagi PAS ni, kita tengok dalam kerangka besar. Ya, kerangka besar negara. Kita nak buat ke mana? Kalau kita duk bergaduh, rakyat kita tengah susah. Jadi saya fikir ini bukan time yang baik lah. Jadi sebab tu kita nak supaya tiga-tiga parti ni terimalah hakikat untuk hadapi pilihan 15. Kita duduk bersama, kita bersama. Mana yang kebetulan seat dia dah dimenangi oleh parti lain, you rehatlah dulu. Tapi mungkin ada pupul lain yang boleh bantulah. Kerja menjaga negara ni banyak. Jadi apakah status Muafakat Nasional buat masa ini? Muafakat Nasional masih ada. Belum berubah. UMNO pun tak nak berubah, PAS pun tak nak berubah. Masih ada. Bagi PAS kita nak jadikan ini jambatan penyatuan ummah. Sebab umat kita ni begini, kalau sekiranya kita pecah, Melayu pecah, negara tak stabil. Di mana-mana negara, kalau community majority tu tak stabil, yang minoriti akan tak stabil. Jadi yang majority tu kena stabil dulu. Ya, jadi macam kita lah, keluarga lah. Kalau mak ayah duk bergaduh, walaupun anak-anak tu baik, rumah tangga tak akan tenang. Amankan dulu keluarga ni. Jadi dalam konteks besar kita orang Melayu ni perlu duduk bersama dulu sebab kestabilan orang Melayu akan menyebabkan yang bukan Melayu akan turut stabil. Dalam konteks negara, kita bincang dalam konteks masa depan negara kita. Itu asasnya. Jadi balik pada perpaduan Melayu, dia sering menjadi slogan yang digunakan oleh parti-parti Melayu, tetapi pertelingkahan, perselisihan masih wujud antara satu sama lain. Jadi bagaimana ketiga-tiga parti politik utama PAS, UMNO dan juga Bersatu benar-benar mencapai perpaduan? Terima kasihlah, soalan ni sepatutnya orang Melayu tanya. Tapi bila you tanya soalan ni, saya fikir sekarang ni bukan saja orang Melayu inginkan orang Melayu bersatu. Orang bukan Melayu pun nak tengok orang Melayu bersatu. Kenapa? Kerana bila orang Melayu bersatu, negara akan stabil. Dalam konteks inilah PAS kita masih pertahankan inilah. Apa yang disebut tadi, inilah yang PAS masih pertahan. Kita adakan perbincangan dengan Bersatu, kita terimalah UMNO. Kita bincang dengan UMNO, terimalah Bersatu. Perkara-perkara kecil-kecil ni kita boleh runding. Polisi asalnya kita ada pilihan raya ni, kita kena ada kekuatan bersama. Tapi bukan untuk mengenepikan nasib non-Muslim, bukan. Kita soal kalau kita lemah, rakan-rakan kita nak bergantung dengan siapa? Jadi oleh kerana itu negara ni perlu stabil. Sebab tu bila Tan Sri Muhyiddin jadi, kan kita UMNO tarik sokongan. Masa tu kecoh. Kemudian bila Ismail Sabri pegang, kita buat CSA dengan pembangkang, kerjasama. Okey, politik stabil. Tenanglah. Walaupun isu kita masih banyak, tapi boleh tenang. Jadi ketenangan ni penting dalam konteks politik. Saya fikir saya setuju bahawa parti-parti Melayu ni perlu duduk dan cari jalan macam mana untuk tolak ansur lah. Politik ni kena tolak ansur banyak. Kalau saya pertahan hak saya, orang tu kata hak. Jadi akhirnya tidak akan dapat kata sepakat dalam konteks politik negara kita. Jadi pada pandangan Dato' Sri, apakah permintaan dan tuntutan terbesar orang Melayu Muslim pada masa sekarang? Adakah mereka inginkan perpaduan ataupun mereka inginkan ekonomi lebih baik? Apakah tuntutan terbesar? Saya fikir kita dasar ekonomi baru yang dah tamat pun sebenarnya kita masih gagal soal equity. Pegangan equity orang Melayu di negara ini, itu pun jadi satu isu besar lah, soal pemilikan ekonomi. Yang kedua, oleh kerana cabaran besar kita sekarang ni dan soal bila COVID melanda negara, rakyat kita terkesan dengan isu-isu ekonomi. Jadi bagi saya tengok orang Melayu pun sekarang ni banyak yang hilang pekerjaan, dan institusi kewangan kita berdepan dengan masalah sebagainya. Jadi bagi saya, keutamaan kita masih lagi pada keperluan untuk ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat. Yang kedua, soal perpaduan di kalangan parti-parti Melayu.
jadi agenda yang besar juga supaya perpaduan negara dapat kita jagalah. Negara kita boleh bangga negara kita berbanding negara lain. Tak ada negara, saya ingat di dunia ni tukar 3 kali, 3 orang Perdana Menteri, negara kita stabil lah. Tak ada gaduh. 3 kali tukar Perdana Menteri. Negara lain tukar seorang Perdana Menteri pun huru-hara, perang sana, bunuh sana. Kita okay, relax. Tukar daripada BN, tukar pada PH, okay. Kemudian PF tukar daripada Mahathir, tukar kepada Tan Sri Muhyiddin, okay, tak ada gaduh, tak ada apa. Aman, tenang. Semua kaum jaga, kaum masing-masing kita jaga. Mahyudin pun letak jawatan, jadi Ismail Sabri tukar lagi Perdana Menteri. Okey, negara kita. Jadi saya rasa ini keunikan Malaysia. Jadi cabaran terbesar PAS menghadapi PRU ke-15. Apakah cabaran terbesar? Adakah memilih kawan rakan perjuangan merupakan satu cabaran yang besar ke, ataupun apakah cabaran lain? Saya tengok keputusan survey yang kita buat dan semua parti, tidak ada parti boleh berkata sendiri. UMNO tak boleh sendiri. PAS pun tak boleh bersendirian. Bersatu pun tak boleh bersendirian. Jadi semua parti sekarang ni ialah mencari siapa gabungan dia. Bagi PAS, gabungan kita kena clear sekarang sebelum pilihan raya. Tapi BN kata selepas pilihan raya baru kita tengok siapa gabungan kita. Bagi PAS, kita kena tentu sekarang. Kita kena beritahu rakyat. Ini gabungan kita supaya rakyat tahu hala tuju kita, siapa partner kita dalam politik sebagainya. Jadi soal besar kita ialah memilih rakan dalam rakan politik dalam menghadapi pilihan raya. Itu cabaran besar. Jadi siapa rakan, siapa lawan? Rakan, UMNO rakan ke lawan? Ataupun UMNO di Kelantan, okey, lawan. UMNO di Selangor, kawan. Macam mana? Saya tengok begini, bagi PAS lah, kita komponen dalam Perikatan Nasional. PAS daftar sebagai satu part daripada Perikatan Nasional. Jadi yang tentunya confirmnya PAS akan bersama Perikatan Nasional untuk ada pilihan raya. Sekiranya UMNO, Barisan Nasional setuju untuk join, okey, kita mengalu-ngalukan. Tapi kalau BN kata buat keputusan macam Zahid sebut, Presiden sebut, dia nak bertanding solo, okey, kita lawan. Kita lawan. Bagi PAS, rakyat dah rasa macam mana pemerintahan BN. Berpuluh tahun, rakyat dah tahu macam mana. Apa akibatnya, apa kesannya, apa semua rakyat tahu dah. Perikatan pemerintahan PH, rakyat pun dah rasa 22 bulan. Macam mana pemerintahan PH? Mungkin rakyat belum rasa pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi mungkinkah satu keadaan wujud di mana dari segi pimpinan PAS sebagai Datuk Seri sebagai nombor 2 dalam PAS, mungkinkah dari segi pusat ada cara sebegini, dan bagi setiap negeri mereka dibenarkan buat keputusan yang berbeza dengan pusat? Maksudnya saya bangkitkan 2 contoh. Contoh di Kelantan, di sebelah timur dan sebelah barat. Di Selangor mungkin PAS akan bekerjasama dengan UMNO. Tetapi di Kelantan dan di Terengganu, PAS negeri, perhubungan negeri itu tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Mungkinkah keadaan ini wujud? Maksudnya ada 2 sistem. Sistem pusat dengan sistem negeri berbeza. Memandangkan senario politik agak dinamik. Ya. Polisi itu sekarang di Barisan Nasional buat macam tu sekarang. Barisan Nasional dia bagi kuasa otonomi untuk Sabah Sarawak. Apakah PAS akan bagi otonomi? Hingga setakat ni kita tak ada otonomi. Kita tak ada otonomi. Bermakna bahawa polisi kita sama. Pantai Timur atau Pantai Barat sama. Tak ada otonomi untuk setiap negeri buat sehingga setakat ini. Tetapi flexibility dalam memilih rakan partner dalam politik, itu kita ambil kira tentang kekuatan yang ada. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita nak menang di Selangor, kalau PAS dengan UMNO tak pakat, saya rasa kekal pada PH. Jadi oleh kerana itu UMNO pun tahu situasi itu. Jadi UMNO nak pakat dengan PAS di Selangor. Saya beritahu, kalau nak pakat satu negara. You tak boleh pakat tempat yang suka, tempat yang tak suka you lawan. Mana boleh? Di Kelantan nak lawan PAS, di Terengganu lawan PAS. Tapi di Selangor nak kawan PAS, tak boleh lah. Kalau kita berkawan betul-betul. Kalau kita nak lawan, okey, kita lawan betul-betul. Maksudnya kawan dan lawan masih lagi line itu masih blur. Masih blur. Bagi UMNO lah. Bagi UMNO tapi blur. pendiam PAS memang jelas. Kita jelas. Okey, bagi kami, tak apa kita berkongsi pemerintahan. Tak ada isu. Berkongsi pemerintahan. Katakanlah macam di Pahang. Okey,
mungkin bagi kami, kalau kita gabung, kita duduk bersama yang besar tanggungjawab kerajaan ni. Bukan hanya jawatan, bertanding politik, bukan hanya kursi, tapi kerangka besar. Jadi oleh kerana itu, dalam konteks Selangor, mungkin PAS dengan UMNO kuat di Selangor. Tetapi bagi PAS, kita perlu ada penyatuan tiga-tiga parti. Saya tengok macam kalau ini dapat kita kekalkan dan dinamik politik kita stabil, tenang. Tapi kalau kita berbeza-beza, Selangor pakat. Kelantan kita lawan habis-habisan. Tempat PAS kamu nak lawan, tempat yang jadi tak boleh. Jadi kalau macam tu nanti PAS akan kata, di Pahang kita lawan UMNO. Macam mana? Dia perliskan UMNO lead. Okey, kita lawan UMNO. Jadi tak boleh begitu. Jadi kalau kita nak pakat, kita pakat semua tempat. Kalau kita nak kawan, biar kita berkawan semua tempat. Cuma kursi ini siapa punya, kursi siapa punya itu kita boleh bincang lah. Kita boleh bincang. Jadi pada PRU yang akan datang, siapa lawan pertama PAS? Lawan pertama PAS. Adakah PKR, DAP, UMNO ataupun Amanah? Secara keseluruhannya, bukan khusus kepada negeri lah. Secara keseluruhan. Musuh pertama ataupun lawan pertama PAS pada PRU yang akan datang. Kita masih lagi menganggap PH tu sebagai lawan kita. PH lah, gabungan PH lah. Beberapa parti. Slogan yang kita bawa pun dulu pun dengan UMNO pun sama, no DAP, no Anwar. Kan? Ini masih pendirian bagi kita. PH tu tetap sebagai lawan politik kita, bukan partner. Okay. Bagaimana Dato' Sri sebagai timbalan Presiden PAS menilai kekuatan Amanah? Adakah parti sepian PAS ini mampu membawa impak besar terhadap PAS? Sehingga setakat ni kita tak ada impak besar lah. Walaupun dah berapa 3 kali pilihan raya selepas 2015 mereka keluar tu parti baru. Walaupun gelombang pilihan ke-14 kita tengok gelombang tu besar kan. Tapi gelombang tu hanya berlaku di Partai Barat. Partai Timur tak berlaku. PAS dapat lonjakan politik, menang 2/3 di Kelantan, 2/3 di Terengganu, kita bertambah kursi di Kelantan, di Pahang, kita menambahkan kursi kita di Perak dan di Kedah. Maknanya kewujudan parti PAN Parti Amanah Negara ni tidak menjadi ancaman kepada PAS. Bahkan kita juga pilihan raya baru ni di Johor sekali kita menang. Bahkan saya tengok sekarang mood sekarang ni rakyat undi pada PH merosot. DAP pun merosot, PKR lagi teruk jatuh dan Amanah pun lagi teruk jatuh. Jadi oleh kerana itu saya tengok sekarang ni rakyat boleh tengok parti mana mereka nak pilih sebagai mengetui kerajaan. Dan kita harapkan Perikatan Nasional jadi pilihan sebab rakyat perlu rasa kepimpinan baru yang kita kemukakan pada rakyat. Itu harapan kita lah. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA merupakan kementerian yang dekat dengan hati rakyat kerana Dato' Sri menjaga alam sekitar dan juga air. Jadi apakah fokus dan pencapaian KASA di bawah pimpinan Dato' Sri selama 2 tahun ini? Okey, terima kasih. Bila saya ambil alih diamanahkan untuk jaga Menteri Alam Sekitar dan Air, fokus yang bila saya masuk ialah tentang bagaimana untuk kita selesaikan masalah yang melibatkan soal sektor air. Sektor air ni melibatkan 2 perkara lah. Satu banjir, kemudian bekal air pada negeri. Jadi kita kena pastikan bahawa rakyat kita dapat akses pada air bersih seluruh negara. Jadi itu jadi fokus saya. Nak pastikan negeri-negeri yang belum migrasi kepada kerajaan pusat, kita laksanakan proses migrasi itu. Bila saya masuk, alhamdulillah ada 3 negeri yang sebelum ni masih tidak migrate pada pusat. Kita berjaya. Dah 7-8 tahun mereka rundir tak selesai. Bila saya masuk, saya berjaya selesaikan. Pahang migrasi pada pusat, Kedah pun sama, Perlis pun sama. 3 negeri. Yang kedua, isu pembentungan. Ni sanitasi kita. Bila saya masuk, saya tengok isu fokus kita bagaimana untuk kita letakkan di bawah satu agensi. IDWK. Dulu Kelantan diurus oleh Kelantan sendiri. Jadi bila kerajaan negeri urus, soalnya ialah dia kena modal besar, kena kerajaan pusat. Alhamdulillah hingga setakat ni Kelantan kita dah ambil alih. Johor Bahru dan Pasir Gudang 2 PBT besar juga kita ambil alih. Sekarang ni di seluruh negara kita IDWK kontrol segi pembentungan. Bekal air kita pun selesai. Isu besar kita ialah perubahan iklim. Ini sektor baru. Bila saya masuk, saya tengok tak ada polisi lagi sektor perubahan iklim ni. Jadi kita kena banner.
beberapa segmen dia bawah sektor perubahan iklim dah. Termasuk akta dia, undang-undang dia. Kita semak balik undang-undang yang lama untuk kita perkukuhkan, termasuk juga sektor alam sekitar. Dulu kalau pencemaran ni compound 2,000 saja. Jadi bila tengok banyak sungai tercemar macam Selangor, logi kita terpaksa tutup punca pada pencemaran. Nak sabit kesalahan payah sebab bukti itu kadang hilang. Jadi kita boleh compound 2,000. Sekarang kita pindah akta kita supaya compound tu lebih besar lagi. Denda sampai 15 juta, ada mandatory penjara dan sebagainya. Jadi saya perkukuhkan sektor ni. Fokus di peringkat kementerian. Pertama, memperkukuhkan agenda perubahan iklim negara dengan polisi-polisi dia. Yang kedua, memperkukuhkan agenda sistem pengairan, pemotongan, saliran dan sebagainya. Yang kedua, penguasaan dari segi sektor alam sekitar. Jadi kerajaan negeri PAS seperti Kedah, Kelantan menghadapi masalah berkaitan dengan alam sekitar dan juga air seperti banjir yang berlaku di Baling Kedah, bekalan air di Kelantan sudah lebih daripada 10 tahun. Jadi sebagai Menteri Pusat, Menteri Kasar, apakah cara penyelesaian untuk negeri-negeri yang disebutkan tadi seperti Kedah dan juga Kelantan? Yalah, pertama banjir ni dia tak pilih negeri, dia tak pilih parti. Tapi Kedah nampaknya agak teruk buat masa kini. Sebelum ni kita tengok Selangor, banjir teruk hujung awal tahun lepas. Sebelum ni biasa Kelantan, Pantai Timur lah. Tapi bila berlaku perubahan iklim yang agak ketara sekarang, musim hujan dah tak menentu, banjir tak menentu. Janda baik tak pernah banjir, kemudian baru ni banjir. Pahang, janda baik. Pahang. Bentong itu dulu pun teruk banjir. Jadi sekarang ni isu banjir ni kita tengok, pertama dia melibatkan perubahan iklim negara. Jadi kita terpaksa, sistem kita terpaksa upgrade. Contohnya kita bina ban dulu berdasarkan 100 tahun ARI. Sekarang kita buat 200 tahun ARI. Jadi sistem longkang kita pada kita terpaksa naik sekali ganda. Berarti kerajaan kena belanja besar untuk mengatasi fenomena. Kita tak boleh nak cegah soal banjir ni, tapi yang kita boleh mengurangkan impak banjir. Supaya kerosakan tidak besar. Negara habis 5 ke 6 bilion setiap kali banjir berlaku. Jadi kita cuba fokuskan soal bagaimana untuk mengatasi banjir ni. Kita perkenalkan satu sistem baru yang sebelum belum ada, iaitu sistem pembinaan struktur sabu. Sistem sabu dam ni Jepun, teknologi daripada Jepun, di mana kita buat struktur di punca air, di kawasan-kawasan yang mungkin berlaku kepala air, banjir kepala air. Dan kita mula bina yang pertama di Yan, Kedah, sekarang dalam proses pembinaan, dan kita jangka siap dalam awal tahun depan, jangka siap. Dan kita akan perbanyakkan supaya kalau berlaku hujan di hulu, di kaki-kaki gunung-gunung bukit ni, dia tidak akan bawa impak besar pada penduduk lah. Jadi itu sistem sabu dam yang kita guna. Yang keduanya kita upgrade di segi early warning lah, amaran awal. Early warning. Early warning. Contohnya kita pasang sistem amaran awal tu pada penduduk, siren dipasang di kawasan tertentu. Kemudian di waktu yang sama kita teknologi di bawah Met Malaysia, meteorologi, kita tingkatkan supaya kita boleh buat pemantauan terlebih, pencerapan lebih tepat, lebih banyak. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi maklumat awal kepada orang ramai bahawa kawasan ni jangka hujan sekian-sekian ni berapa peratusan hujan jangka turun, mereka boleh buat persiapan segera. Jadi saya rasa itu di antara usaha-usaha di peringkat kementerian lah untuk kita. Tadi Datuk Seri pernah menyebut perubahan cuaca dan iklim. Jadi pandangan Datuk Seri terhadap cuaca ekstrim, maksudnya hujan lebat, kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang kemarau juga. Jadi ini semua akibat daripada perubahan iklim. Jadi langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi ataupun mengurangkan impak perubahan iklim, apakah dasar yang akan dibawa oleh Kasar ataupun kerajaan? Okey, pertama sekali perubahan iklim ni dia mengambil masa yang lama. 50 tahun, dia berubah sedikit. Dan pemantauan mula dibuat oleh dunia pada tahun 1800. Pada waktu itu kita mula mengesan tentang peningkatan suhu dunia. Sampai tahun 1900 perubahan iklim kita tengok parah suhu dunia naik 1.5 darjah Celsius. Dan sekarang ni unjuran kita buat di dunia, terutama oleh Badan Antarabangsa, kalau sekiranya kepanasan yang meningkat sampai sekarang 1.1, kalau meningkat 1.5 pada tahun 2050, impak lah sekitar tu sangat serius. Itu baru 1.5 meningkat 0.4% saja, 0.4%. Sekarang ni 1.1. Jadi sekarang ni mitigasi di seluruh dunia dibuat untuk mengurangkan kepanasan global ni supaya
dia tidak naik 1.5 darjah. Apa nak buat sekarang ni? Soalnya apa langkah tadi? Dia tanya, apa langkah yang kita buat? Pertama sekali Malaysia kita komitmen kita untuk net zero kita sampai tahun 2050. Bermakna pelepasan karbon kita dengan offset karbon tu kita akan sampai net zero menjelang tahun 2050. Untuk itu kita kena buat langkah-langkah mitigasi segera. Contohnya sekarang kerajaan mula memperkenalkan kenderaan EV. Ya, sebab diesel lama kita dah stop. Sekarang ni kita mula tukar diesel Euro 5. Semua diesel Euro 5 yang kurang pelepasan karbon dia. Yang kedua, sektor tenaga ni penyumbang besar kepada kepanasan global ni. Bila kita tengok sektor tenaga ni yang paling banyak sekali ialah daripada loji-loji kita. Loji tenaga TNB. Sebab dia pakai arang batu, coil. Jadi sekarang ni kerajaan buat keputusan 40% akan dikurangkan penggunaan. Ya, menjelang tahun 2040 dia mula proses tu. Tak ada lagi loji baru menggunakan arang batu. Dunia pun dah ban arang batu. Ya, saya ingat Jerman pun dah mula tukar pada gas. Tapi bila berlaku perang Rusia dengan Ukraine, dia tak dapat supply gas. Akhirnya dia balik semula pada penggunaan arang batu. Jadi kenderaan kita buat dengan. Kemudian bandar-bandar. Bandar-bandar sekarang kita bagi ran 35 juta untuk PBT melaksanakan program tukar lampu daripada lampu biasa kepada lampu LED. Tujuannya kita nak jimatkan penggunaan loji kita. Demikian juga air. Kalau banyak kita guna air, loji terpaksa banyak guna tenaga dan pelepasan karbon makin banyak. Jadi kita ni lah di antara kita buat. Pertama polisi, kita buat polisi undang-undang tentang akta perubahan iklim. Yang kedua kita minta supaya semua sektor-sektor mesti mula ambil tindakan segera untuk mengurangkan pelepasan karbon dan kita kekalkan hutan kita 50% untuk penyerapan karbon. Yang kedua kita mula fokus kepada bagaimana untuk menyelesaikan mengatasi masalah banjir, kesan-kesan ni. Itu tanggungjawab besar kementerian lah. Saya ingat ini perubahan iklim dia tak kena parti politik, besar. Dia tak kena bangsa, dia tak kena negeri. Dulu kita biasa banjir tepi sungai. Sekarang tak. Sekarang tempat yang tak pernah banjir pun tak mustahil juga akan berlaku banjir. Saya tengok sekarang ni dia begini, dia hujan sekejap. Mungkin 2 jam, 3 jam. Tapi lebat sungguh. Kawasan itu saja. Macam dulu di Ian. Ian saja, Gunung Ian saja. Tempat lain tak hujan. Jadi banjir tempat tu saja. Baru ni janda baik. Itu saja. Sebelum tu dibaling kan. Dibaling banjir teruk. Sebelah dia kemarau. Iyalah, banjir kemarau. Jadi hujan intensiti dia lebat. Tempohnya 2-3 jam saja sudah cukup. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bersama-sama dengan program FRG yang melebihi 1 jam. Lebih daripada 1 jam. Saya memang belajar banyak-banyak daripada Datuk Seri dan semoga Datuk Seri maju jaya dalam bidang kementerian dan juga bidang politik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti. Dan saya nak terima kasih juga Feng Reng Guan yang jadi host kita dan juga termasuklah pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan kita punya perbincangan pada kali ini. Sangat menarik. Ya, saya harapkan ada interview yang kali kedua. Kali kedua. Boleh. OK， terima kasih。terima kasih banyak. Jumpa lagi。terima kasih，感谢大家收看和收听这一期的疯人馆。那么在结束之前呢，还是要感谢我们的支持单位跟赞助商，就是 RKMB Studio、soyaChincau.com 还有 GMBB。谢谢大家，我们下次再见。